pula aku tanya. Tu sebab tadi kira senyap tu kira okey lah. Kira jawab pasal tu pun okey lah daripada kena marah. Tak boleh pula tanya soalan berceramah sekarang ni. Kena sound balik. Maka beza pasrah dengan redha. Redha ini kita menerima dengan hati yang ikhlas. Manakala pasrah pula menerima dengan hati yang sakit. Contohlah, bagi contoh pasrah. Nak buat macam mana kak? Saya terima dah ni bahagian saya. Dah suami saya pilih macam tu. Suami saya dah buat dulu. Hati saya sakit. Saya tak boleh terima. Tapi nak buat macam mana? Kan? Saya pasrah ajalah. Dia terima dengan hati sakit. Tapi kalau redha, tak apalah. Dah mungkin rezeki saya redha. Mungkin inilah yang terbaik Allah dah tulis untuk saya. Mudah-mudahan suami saya buat yang terbaik dan tak abaikan saya. Orang lelaki jangan risau, tu tak akan berlaku. Ya. Jadi susahlah nak berlaku macam tu, susah sebenarnya. Susah nak dapat. Tapi mana redha ni dia terima. Dia terima, dia cuba lapangkan hati dia, cari kegembiraan dia di sebalik tu. Memang susah. Aksiden, bab, tergantung kaki. Aduh, hai. Kenapalah jadi macam ni? Habis kau cuti ni macam mana? Nak kerja macam mana? Cutilah. Dia kata. Makna tu pasrah. Tapi kalau kau macam ni, wah, habis kau tak kerja lah ni. Itulah hikmahnya pula. Dapat aku rehat kat rumah. Makan pun bersuap. Dia kata tu. Nanti makna hikmah. Nampak Dia redha dengan apa yang berlaku. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas adalah membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni lain sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Biasa dengar tak ayat tu? Jadi kami tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak dekat kami. Contoh. Jadi kalau dia tengok orang dulu-dulu, kalau dia tolong orang, bila orang cakap terima kasih banyak, enggak ada lah, kau jangan nak terima kasih lah, tak ada benda pun, sikit aja kena marah pula terima kasih. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Jadi sedekah tanda syukur. Usah segan melangkah ke alam kebaikan, kerana kita tidak tahu bila kita akan melangkah ke alam kematian. Mati bukannya jauh sangat dari kita. Hanya sedikit umur yang ada inilah kita guna untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala telah dekat kepada manusia hari yang akan menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Kan? Jadi kalau kita tengok, dan begitu juga dalam satu lagi surah Al-Hajj ayat yang ke-14, sungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka persiapkanlah bekalan menuju perjalanan yang panjang yang penuh dugaan di hari perhitungan di akhirat nanti. Gunakanlah masa yang singkat di dunia sebaik mungkin untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedekahlah secara ikhlas, sedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Tapi boleh tak bagi cara terbuka? Boleh. Dengan niat, dan surah Baqarah tu beritahu, dengan niat buat baik, mudah-mudahan orang lain nampak, orang lain nak mengulang perbuatan itu. Itu sebab kalau kita nampak Ustaz Abid Liu tu dia bagi semangat dekat orang, ada orang bantai dia, ni nak tunjuk-tunjuk lah ni, nak buat konten. Tak baik cakap macam tu, sebab kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Cuma yang kita tahu apa, dia kena tunjuk sebab ada orang bagi sumbangan dekat dia. Jadi dia kena tunjuk ke mana duit yang orang sumbang tu pergi. Dia kena tunjuk. Nampak tak? Dan satu lagi itu sebab kalau kita nampak tabung, kita jadi orang yang pertama. Berlari kita masuk di dalam tabung, mudah-mudahan ada orang lain nampak, dia pun iyalah, aku pun nak masuk jugalah. Maka orang yang kemudian akan memberi pahala pada orang yang pertama yang menggerakkannya, tanpa kita sedar. Itu sebab kena kejar jadi orang yang pertama. Sebab mungkin dengan itu dia akan menggerakkan hati orang lain buat baik juga benda yang sama. Saya sumbanglah RM500. Dia bagi 500 lah. Sekejap, aku ada tak? Aku pun nak bagi 500 lah. Jadi yang pertama tadi ada pahala tambahan, sebab dia berjaya mengajak orang lain pun buat benda yang sama. Kita kadang last sekali kan. Orang kita ni pelik sikit. Kalau banyak, dahsyat betul tabung hari. Sampul ada, tabung ada. Kan? Envelope tu nak postkan ke apa? Kan?
Tak kisahlah janji ada. Dalam envelope tu boleh masuk rantai gelang, mana yang tak pakai tu boleh masuk cincin, masukkan dalam tu. Okay. Kan? Jadi itu sebabnya. Itu sebabnya kalau kita nampak, dan kalau dalam Quran beritahu, kalau kamu memberikan secara terang-terangan sebagai niat untuk memberi contoh yang baik kepada orang lain, maka dia baik buat kamu. Seandainya kamu bagi secara sembunyi-sembunyi, maka dia lebih baik buat kamu. Kalau kita senyap tak beritahu orang, lagi bagus. Tulis senarai sumbangan, jumlah RM500. Nama, letak nama. IC, nombor IC. Sign, tanya. Tiba-tiba RM1, hamba Allah. Itu masalah tu. Patutnya 500, tadi hamba Allah. Yang RM1 tadi tulis nama dengan nombor IC, tulis, sebab tu paling ikhlas. Nampak tak? Pelik tuan orang kita ni. Lagi banyak duit, lagi besar cek, besar dinding cek tu. Keluar surat khabar, keluar berita, tunjukkan sumbangan yang dibagikan ke orang, kan? Macam itulah orang kita ni, pelik betul. Tak tunjuk tak boleh, kena tunjuk, kan? Jadi kalau kita tengok ni secara terang-terangan, jangan kita tuduh-tuduh orang, jangan kita cakap, ni mesti tak ikhlas ni mesti nak tunjuk-tunjuk dengan orang ni. Kita tak tahu hati orang. Jangan ambil alih kerja malaikat, jangan. Kenapa kita kena sedekah? Pertama, dapat menghapuskan dosa. Yang pertama, hapuskan dosa. Dengan sedekah dapat hapuskan dosa dan kesalahan terdahulu. Namun terlebih dahulu mestilah segala dosa itu dikesali dan diinsafi dengan taubat, taubatan nasuha, untuk tidak mengulanginya lagi. Baginda SAW bersabda, yang bermaksud sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itu pertama. Kedua, sedekah dapat memisahkan diri dari api neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, dan sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Selain itu, walau sedekah apa pun dengan bilangan yang sedikit sekalipun dapat mengelakkan diri dari api neraka. Sabda baginda lagi, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Kadang saya nak pergi umrah tu kan, orang pas duit dekat saya, bagi RM5, bagi RM10, bagi RM20, bagi RM100. Bila bagi, kumpul, saya kumpulkan, masukkan duit apa semua. Akhirnya sampai kat sana, kadang saya selain daripada kita bagi dekat orang, saya terus je beli makanan tu, bagi dekat tu, yang gelandangan-gelandangan dekat Mekah tu, beratur panjang. Dia orang nak bagi, dapat RM500, kita tukar, dapatlah. Sekarang ni duit kita, Allahu Akbar. Bawa RM5,000 dapat RM3,800 saja. Bayangkan. Saya tukar RM3,000 dapat RM2,200 je. Macam tu lah. Jadi kejap dah habis air, dah habis, tinggal RM50 je, saya kata. Biasanya ada lebih-lebih sikit, sekarang biasalah. Tapi memang baru ni paling pelik lah saya pergi umrah ni. Saya rasa paling pelik. Kenapa? Terkejut saya, kenapa orang Malaysia tiba-tiba tak ramai. Biasanya ramai. Kali orang Malaysia tak ramai. Tanyalah ni Ustaz Bazuki ni, sama dengan saya pergi. Dia pergi grup lain, tapi dia pun cakap orang Malaysia tak ramai. Orang ramai kat sana, tapi orang Malaysia tak ramai. Pelik keadaan tu. Ada grup tu 25 orang, grup ni 20 orang. Grup saya tu adalah 52 orang, tapi tu je lah. Dah tak ramai pun. Tak macam dulu. Dan banyak syarikat travel mengadu kat saya, untuk bulan 10, 11, 12 ni, jumlah jemaah yang dah confirm kurang sangat. Mungkin orang dah mula berjimat cermat agaknya. Mungkin lah. Tapi bulan 12 ni insya-Allah saya pergi lagi. insya-Allah. Bulan 1 pun pergi lagi. Insya-Allah. Dah orang bawa saya pergilah. Saya dengar tu juga. Tak boleh betul perempuan ni lah. Ada je nak respon kan. Saya tak terikat dengan syarikat travel. Saya tak terikat. Setiap kali saya pergi syarikat travel yang berbeza. Sebab apa? Sebab saya tak suka syarikat travel guna muka saya, lepas tu berjanji dengan orang. Sebab banyak syarikat travel letak muka selebriti tertentu, janji dengan orang ni, dia pergi ke? Pergi. Sampai sana, dia tak dapat pergi, last minute, jadual dia penuh. Hampa je muka jemaah tu. Dia nak sangat sarapan kat Madinah dengan Syamsurubat. Jadi setiap kali saya pergi, yang confirm pergi tu yang keluar muka saya. Jangan, kadang orang ni gemar nipu-nipu orang ni. Tengok yang baru ni satu syarikat tu kan, tak payah sebut lah, semua tahu. Bohong aja.
Ambil duit orang ni, hantar orang ni pergi. Ambil duit orang ni, hantar orang ni pergi. Sudahnya tak boleh cover. Berhutang dengan orang 30 juta. Orang ni kadang bukan semua orang senang macam kita. Dia kumpul duit sikit 150, meniaga, simpan sikit, dah cukup 5,000. Dia telefon, kalau nak promo dengan harga murah hari ni kena cukupkan 5,000. Dia bagi 5,000. Pajak rantai, pajak gelang, nak dapat cukup 5,000. Lepas tu telefon dah tak angkat. Senyap. Oh pergi. Dia kata seorang tu pula. Sudahnya tawaf kat KLIA. Petang tu dah sampai kat kita, kat Taman Ilmu. Hai, dah balik umrah ke? Aku balik hari je. Balik hari. Kesian betul. Kena tipu. Sekarang ni hati-hati satu lagi. Orang menipu dalam bab agama ni banyak. Infak, sedekah, dia kata wakaf. Tu yang Gaza Palestin berapa banyak yang sebenarnya tak sampai pun. Ada. Berani betul. Tu belum cerita li, letak muka Samsul Debat. Pelaburan patuh syariah. Bohong. Mana ada? Tak handsome tak apa, janji kaya. Bayar 300 dapat ribu-ribu. Bohong. Tak ada manalah. Saya tak pernah approve untuk pergi sign pelaburan tu, tak pernah. Dia letak muka saya, Ustaz Amin Idris dengan Ustaz Arianto. Mana aku tengok gambar kami bertiga ni. Rupanya tazkirah malam Jumaat, Astro Oasis. Dia edit tu pelaburan patuh syariah. Semua ustaz ada, semua ustazah ada. Jangan percaya. Banyak lagi. Nak pelaburan yang dah confirm ada pulangan, Taman Ilmu. Masuk dalam tabung sampul tadi. Yang sampul tadi tu ya juga. Yang sampul Yang sampul tadi masuk ke rantai gelang, masuk. Geran tanah cek kosong letak. Kesian. Alah, hai Ustazah. Kat mana sampul tadi? Kat mana sampul? Lagi belakang nah. Oh, okey. Tak apalah, dah itu kaedahnya ya. Senang. Tak berapa nampak lubang tabung tu. Iyalah. Tapi betul, banyak sangat orang menipu buat agama ni. Tak takut dia umrah ni nipu orang. Kesian betul tengok ada makcik tu berharap sangat. Tolonglah pulangkan duit kami. Aduh, kesian. Tak rasa apa dia orang ni. Sedangkan orang doa orang yang dizalimi ni direct tau, tak ada roblox. Terus ke Allah Ta'ala. Janganlah. Ya, kemudian dilipat ganda. Yang ketiga, dilipat gandakan pahala siapa yang sedekah. Sedekah perbuatan sangat disukai Allah. Bagaimana firman Allah, perumpamaan orang-orang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Macam tu. Jadi akan dilipat gandakan sampai ke 700 kali gandaan pahala. Bagilah tuan-tuan dan puan sekalian, janganlah kita jadi kedekut. Akhirnya kita pun akan menyesal. Kan, tiba-tiba mati malam ni. Tidur-tidur tercekik sudu mati. Tak macam mana nak tidur sambil-sambil menyudu. Heran betul tidur. Suami dah lama tak tidur sebelah. Tiba suami tidur sebelah, baru pegang, mati tu beranyat. Allahuakbar, dah lama laki aku tak pegang, mati, keras. Lepas tu masa tu lah rohnya terbayang, kenapalah semalam kat Taman Ilmu aku tak bagi, dia kata. Macam tu. Kalau aku bagi semalam tentulah lain kubur aku hari ni. Agaknya lah. Ni ya, mana tahu. Kita tak tahu kan. Tiba-tiba dah mati. Dekat Singapura tu umur 22 tahun, balik pada kerja. Sampai kat rumah mak ayahnya tegur, marilah makan sama, tak apalah nak rehat sekejap. Tak keluar-keluar bilik. Maknya pergi tinjau, rupanya dia kesan muntah kat tepi bantal, dah mati. Dia balik tidur tu mati. Ada seorang budak tu nak sangat tengok Samsul Debat, tak sempat tengok, mak ayahnya datang jumpa saya. Dia kata, saya bawa hajat anak saya Ustaz. Anak saya nak sangat jumpa Ustaz. Ya ke? Anak saya, mana anaknya? Anak saya dah meninggal Ustaz. Berapa umurnya? 11 tahun masa meninggal. Macam mana dia meninggal? Dalam tidur meninggal. Setiap malam tengok video Ustaz Samsul Debat. Tapi janganlah bawa cerita, bukan itu sebab dia mati.
Kau nak mati, kau tengoklah video dia. Jangan cakap macam tu. Tak ada, bukan. Tapi maknanya dia setiap malam tengok majlis ilmu. Cuba fikir kan? Budak tu dah lah tak ada dosa, 11 tahun, belum balik lagi budaknya kan. Itulah dia. Itu sebab kata tadi kan, buat baik banyak-banyak. Kita tak tahu kita mati bila. Paling tidak kita sempat buat, oh syukurlah, lega aku sempat, aku sedekah kan, macam tu kan. Dan begitu juga yang keempat, dapat melalui jambatan Siratul Mustaqim dengan cepat dan pantas. Siratul Mustaqim tidak ramai berjaya harungi, akan menjadi lebih mudah kepada pemberi sedekah. Lalu janganlah kedekut, kerana dengan bersedekah akan menjadi pembantu dan penolong kita di hari akhirat nanti. Ada pandangan katakan, nak katakan betapa tirusnya jambatan tu, ibarat rambut dibelah 7. Bayang rambut kita belah 7. Halus macam mana? Dia hanya akan mudah pada orang yang rajin bersedekah. Fikirlah macam mana nak sedekah. Hari ni pergi bank, tukar duit. Sekejap, hari ni hari apa? Sabtu. Hari Senin pergi bank, tukar duit RM1 tu. Tukar duit baru. Ni nak raya baru tukar duit. Tak, tukar. Saya nak tukar RM200. Dia pun bagilah kita duit RM5 dengan duit RM1. Letak dalam beg Harrod ni. Standby dah. Beg apa benda nama beg ni? Sama jenis lah, sebelah-sebelah. Oh, apa tu? Lindelof apa? Alain Delon ke tu? Oh, Alain Delon. Aku pun tak nampak dah. Masuk dalam tu. Jadi bukan apa? Standby. Nampak budak masuk bagi minta sedekah. Dek, sini. Panggil dia datang. Ambil duit helai. Bagi RM2. Tak apa. Bagi. Tu sebab orang tua-tua dulu-dulu, kalau nak bermusafir, keluar je daripada rumah, lalu masjid tersuruh pertama, dia berhenti, dia bagi anak dia duit, masukkan duit dalam tabung masjid, masuk subau. Sebab apa? Nabi pernah sebut, sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Tu dulu buat macam tu. Insurans perjalanan. Nampak tak? Okay? Jadi buat, jangan tak buat. Masukkan duit, tukar duit baru. Ini nak raya baru tukar duit kan? Nak raya baru tukar duit. Sekarang tukar duit, standby nak bagi sedekah. Nampak Ustaz Samsul Ubat? Nya Ustaz RM50. Tak adalah banyak sangat. Sedekah perjalanan. Ustaz kan musafir, doakan saya. Oh macam tu. Ni contoh. Tak ada. Saja. Janganlah kau ambil balik duit dan sampul tadi. Jangan. Biarkan. Tak payah kan. Saja je tuan. Ni kadang sian tengok orang ada. Saya pergi hari tu grup-grup Singaporean. Saya ceramah di Johor Bahru. Orang Singapura 4 bas datang sana sebab nak dengar ceramah Samsul Ubat. Dengar Samsul Ubat masuk Singapura lambat sangat, dia datang Johor. Jadi saya pergi Johor, ceramah lah. Semua bagi. Tapi semua dah siap doa dah. Siap tulis dah. Dah tulis dah. Doa apa benda nak doa. Doakanlah kan. Tapi doa dalam musafir ni betul. Saya doakanlah semua panjang umur, murah rezeki. Saya doakan mana yang belum kahwin cepat kahwin. Yang dah lama tak kahwin tu sudahlah. Aduh. Nak juga lagi. Sudah. Penat lah. Aduh. Katanya tuan. Mudah-mudahan dapat anak-anak yang baik, soleh-solehah. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Macam tu je dah settle. Ya bagi pun tak payah bagi, sudah doa. Okey. Kemudian yang kelima, memadamkan kepanasan alam kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu akbar. Sedekah ni cerita kan? Itu yang cerita ukhuwah fillah ni, abadan-abadan ni kan? Baik hubungan selama-lamanya, dunia akhirat baik. Dengan apa? Sedekah. Allah tak ada. Sedekah ni Allahu akbar. Bukannya sebab dia ada duit kita nak sedekah, nak ambil ni. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sedekah Fatihah untuk keluarga.
untuk isteri, untuk suami, untuk walaupun dia masih hidup, sedekah aja Fatihah. Tak salah. Kan? Iya. Sedekah untuk mak, sedekah untuk ayah. Kalau dua-dua ada lagi pun sedekah aja. Buat. Benda senang. Kan? Kemudian yang keenam, mendapat naungan pada hari akhirat, yang mana tak ada naungan selainnya. Golongan gemar sedekah, golongan akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat. Namun haruslah mereka yang ikhlas, itu tidak menghebahkan pemberian itu untuk tujuan menunjuk-nunjuk mahupun riak. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka menyembunyikan amal itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Ada 7 golongan dapat naungan Allah ni, yang tak ada naungan selainnya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang diajak oleh perempuan yang cantik dan kaya berzina, namun ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukan mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun ditolaknya, yang buruk dan miskin lagi tak selera. Faham? Yang keenam, tangan kanan sedekah tanpa pengetahuan tangan kirinya. Mana dia bagi, dia menyembunyikan sumbangannya. Itu. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian di waktu malam berdoa, menangis kerana mengenangkan dosanya pada Allah. Itu ni 7 golongan yang dapat naungan daripada Allah. Salah satunya orang yang bersedekah dan sembunyikan sedekahnya. Ada satu hamba Allah, dia memang sembunyikan lah, tapi orang tahu juga. Dia sedekah, dia wakaf, dia beli tanah 6.5 juta. Dan dia buat masjid dengan harga 100 juta. Orang datang ke Negeri Sembilan mesti pergi ambil gambar kat Masjid Bandar Baru Senayan tu. Kan, Masjid Senayan. Masjid Senayan tu dia orang ambil gambar kat sana. Dia bukan tu saja, malahan ada satu petak dah siap dekat masjid tu, lubang kubur, kalau dia mati besok tanam kat situ. Bayangkan. Kemudian ada satu tanah lagi, harga 5 juta. Dia buat masjid 50 juta. Tu masjid putih. Masjid apa? Masjid Husin Serman 2. Kemudian di Langkawi ada satu lagi, dia wakafkan untuk isteri dia. Dia buat lagi berapa juta. Masjid aircon, full aircon yang pertama di Langkawi. Itu pun dia niat sedekah untuk ni. Bayangkan. Tapi dia tak nak orang cerita-cerita ke orang. Akhirnya orang tahu juga. Benda baik, orang tahu juga. Nampak tak? Ya. Kaya kalau orang tak cakap tadi, saya tak tahu penaung Taman Ilmu ni siapa. Tapi dia dah sebut tadi, langsung tahu. Oh, itu. Macam tu. Nampak tak? Tapi ramai yang penyumbang yang tidak diketahui. Ramai. Dekat sini, ramai. Ada yang susah tak apa. Kita diam je. Kita iya. Rumah ni sendiri pun asalnya rumah sewa. Asalnya. Alhamdulillah. Dah beli ke? Belum beli. Tak lama lagi, insyaAllah. Tempatnya strategik. Sebab sikit pun nampak ramai. Itu penting tu. Jadi kita, ya Allah, sana orang, sini orang, situ orang. Sini orang. Jadi macam itulah. Dapat naungan pada hari akhirat. Kemudian ketujuh, dimasukkan syurga tanpa hisab dan seksa. Allah akan membukakan pintu syurga bagi golongan gemar bersedekah kerananya, asalkan niat sedekah adalah ikhlas dan tidak bertujuan buruk ataupun menunjuk-nunjuk. Ada orang sedekah dengan niat buruk. Contoh apa? Aku tolong ibu tunggal tu, mudah-mudahan ibu tunggal tu nak ke aku. Contoh tu kan, ada orang macam tu. Dia pilih ibu tunggal yang cantik-cantik saja pada pandangan dia. Kan? Yang tak cantik tu dia tak tolong. Kesian betul. Betul, ada orang macam tu. Ada tujuan, ada udang di sebalik mi. Kan? Kita ingat dia ikhlas. Makasihlah Tuan. Janganlah bertuan-tuan, panggil abang aja. Kan drama Melayu selalu macam tu. Kan? Nak tolong-tolong ajalah. Kan? Ada niat buruk. Ataupun dia tolong tu sedekah, tolong. Sebab apa? Sebab Abang Jamil nak dekat anak orang tu. Free of charge. Dia katakan. Siapa namanya? Tak, nama anaknya tu siapa? Siapa namanya ni? Siapa nama anak si Salimah tu, siapa namanya? Rohani. Sedap nama tu. Macam nama nenek saya. Dia katakan. Itulah contoh. Ramli dah tunjuk dah contoh. Nampak tak? Lepas ni kalau orang ni datang minta sewa, hambat dengan penyapu. Saya cemburu tau. Dia kata, nampak tu. Wah, dia yang marah tadi nak kita sewa. Nampak?
Tu dah ada niat-niat yang lain. Semua contoh tu dah ada. Kan? Ya. Sedap nama tu. Apa yang 2 kat tipah? Apa yang 3? Aku dah mula dah ingat skrip tu. Kenal sangat orang ni. Jamil bin Abu namanya kan. Allahu Akbar. Jamil. Adakah suami nama Jamil sini? Ada tak? Mana? Ya, aduh. Nama akak siapa kak? Nama akak siapa? Ya? Ha? Miss. Ha? Rabaya. Oh, tak apa, tak ada. Tak ada. Kalau nama Hasnah ke Latifah, hati-hati. Gurau je. Cerita tu tak ada kena-mena dengan hidup. Oh, tak boleh. Dia dah pakai selempang Palestin. Saya kata tak berani. Saya rasa suaminya tak berani. Okey. Kemudian yang ke-8, menambah rezeki dan kekayaan. Jangan sesekali bimbang. Saya dah tunjuk contoh tadi. Menambahkan rezeki kita. Kita tak payah cerita kaya lah. Tak payah cerita kaya. Sebab kaya ni subjektif. Ada orang di kalangan kita ni, ada sekali tu saya ingat lagi, saya datang. Sinilah tempat yang paling hebat sekali. Saya paling takkan lupa Taman Ilmu ni. Penyumbang terbesar bagi kat mak saya bawa pergi Kemboja, dapat sumbang berapa puluh perigi masa tu? 20 perigi bagi kat Kemboja untuk orang Islam. Perkampungan orang Islam. Saya tak dapat pergilah ustaz. Saya ada konvo anak saya dekat France. Hui. Kita konvo dekat Uniten. Tu konvo dekat Unimas, dia konvo dekat France. Kan? Dia konvo dekat Europe, dah ada pergi bercuti dengan family dekat Paris. Tapi pada orang ni kaya, belum kaya lagi. Belum. Sebab kaya tu subjektif. Itu pun anak belanja ustaz. Dia tak cakap dia kaya. Nampak tak? Tapi sebenarnya memang tak usah cerita kaya. Tapi kita cerita mudah-mudahan Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita. Tu je. Rupa-rupanya Nabi sebut apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Kemudian amalan yang tidak putus sampai mati. Apabila matinya anak cucu Adam itu, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, anak yang soleh yang mohonkan kampunan untuk ibunya bapanya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Sedekah jariah, contohnya kita bagi duit untuk Taman Ilmu, gunakan untuk program kita bagi. Ataupun Taman Ilmu bercadang nak besarkan sikit. Selagi mana orang gunakan ni, dulu bukan sampai sini, dulu sampai situ je, ni dah sampai sini. Tak lama so sampai ke jalan. Jalan tu tutup nanti tu. Wah. Dia buat laluan sahala. Wih, ada tembok sini. Pusing balik. Contohlah, selagi mana orang duduk dekat sini kan. Kemudian duit tu beli pula kapet ni, biar kapet ni nampak sama. Duduk kat kapet tu, mengalir pahala pada orang yang menyumbangkannya. Dia dalam kubur dah orang tu, mengalir lagi. Nampak tak? Itu sebabnya. Penting. Kemudian memanjangkan umur. Sungguh indah dan ajaib amalan sedekah. Sehingga kan Nabi Muhammad SAW bersabda bahawa dengan sedekah dapat memanjangkan umur pemberi sedekah. Sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilang darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Dia dapat mencegah kematian. Pertama, dapat menambahkan umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, dapat menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Itu dia. Kematian yang buruk, tak naklah mati teruk-teruk. Orang cakap, ya Allah, kau tahu tak kenapa si Leha mati, ya Allah. Kenapa dia mati? Kenapa dia mati pegang mikrofon? Contohlah dia buka cerita. Dia tengah karaoke, mati. Kematian yang buruk tak nak. Ya Allah, kau tahu si apa tu? Si Albayah tu. Tak naklah, tak cerita lain, nama lain lah. Si Latifah, kenapa?
Latifah hari tu kata mati, dekat tangan dia Quran. Allah, ya ke? Macam mana boleh macam tu? Dia rajin beri taman ilmu. Waktu orang Hanana tu, dia Hanana juga. Dia ikutnya budak tu, dia tak pernah berhenti. Bagus orangnya. Nampak kematian yang baik-baik. Dia mati tu siap dekat tangan tasbih. Allahu Akbar. Nampak contohlah kematian yang baik. Lepas tu menghilangkan sifat sombong. Tak adalah sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Tak ada. Alah, tak ada apalah ustaz, biasa aja. Yang ke-11, dapat mengubati penyakit. Dengan bersedekah, sedekah hati dapat menyembuhkan penyakit. Yang bersedekah itu, kerana sedekah itu dapat bersihkan hati dan fikiran. Namun semua itu adalah dengan izin Allah SWT. Baginda bersabda, ubatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Sedekah dengan niat. Mak ayah kita sakit, adik kita sakit, anak kita sakit, sedekah dekat masjid hari Jumaat, bagi pisang. Tak tahu kenapa, asal bagi masjid ni pisang. Berpuluh tahun dah mempertahankan kepisangannya. Aduh, cubalah tukar buah lain, seedless grape. Kan, bagilah buah-buah yang baru ni kan. Tak kisahlah, tak kisah pisang-pisang lah kan. Dia baik untuk penghadaman. Kita pun sedekah, niat ni mudah-mudahan Allah akan sembuhkanlah penyakit anak aku, ya Allah. Betul-betul buat macam tu dan yakin. Kemudian yang ke-12, menghindarkan diri dari segala bahaya dan bala. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah bersedekah, kerana musibah dan bencana tidak mampu mendahului sedekah. Sungguhnya sangat besar ganjaran yang Allah berikan, tuan-tuan sekalian. Kesimpulannya, hulurkanlah sedikit bantuan dengan kudrat yang ada. Paling mudah dan ringan, senyumlah. Senyumlah, kerana itu adalah sedekah. Tapi percaya cakap saya, tabung dan envelope tadi tak mahukan senyuman. Dia mahukan anda menyerahkan sesuatu ke dalamnya. Tapi kalau dah tak buat duit, senyum je lah. Nak buat macam mana? Kan? Kerana sombong itu sifat tidak disukai Allah, bahkan menjauhkan punca rezeki. Budi itu gambaran jiwa, berbuat baik jangan dilupa. Memberi sumbangan sehabis daya, pahit dan sakit jangan dikira. Jangan kita selalu mengorang, hidup kita selalu berkasih sayang. Jangan kita musuhi orang bodoh yang buruk, hendaklah dibuang. Dalam hidup muliakan hati, menolong orang menyuci hati. Sesama makhluk kasih mengasihi, jauhkanlah diri dari sifat takaji. Dalam hidup muliakan hati, menolong orang menyuci hati. Sesama makhluk kasih mengasihi, tidaklah kita jadi takaji. Jangan jua kita lupa, bukan semua senang macam kita. Sikit ke banyak tetap tak kira, semoga ikhlas jadi penanda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Cara tenungan mata yang tepat tidak berganjak itu memahamkan saya betapa penatnya aku bersela pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah di lain kesempatan saya turun Sarawak, insya-Allah saya akan beritahu aja kita buatlah selitkanlah macam mana pun. Jangan risau, pedulikan orang yang bawa daerah-daerah ni mesti bayar banyak, ni mesti bayar banyak. Peduli yang mana ada. Samsul Debat akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan muslimin, bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Taman Ilmu menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya, sedikit makluman. Saya nak maklumkan, kalau puan-puan tuan semua ada masa, di belakang sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang